Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zukna ya rabbal fahman nabiyyin wa hifzal mursalin وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. Yang berusaha Tuan Imam selaku pengurusi majlis, yang saya muliakan ada Datuk yang di-Ketua Majlis Cameron Highland, dan bersama dengan rombongan saya ialah Datuk Abdul Zaki bin Muhammad Zain, Timbalan Mufti Negeri Pahang, dan Dr. Muhammad Mizi Azam, Ketua Bahagian Fatwa, Ustaz Zaharuddin, Ustaz Faidur Rahman, dan seterusnya kepada pimpinan masyarakat di Kamar Highland ini, Kepala Masjid, ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini saya berdapat bersama dengan tuan-tuan perempuan untuk kita mengisi masa antara Maghrib dan Isyak ni. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT kerana negeri Pahang ni masih boleh buka masjid lagi, kita boleh semayang dan kita boleh solat berjemaah. Hadis Rasulullah menyebut salatu rajuli fi jama'atin tad'ufu ala salatihi fi baiti wa fi suqihi. Orang yang semayang berjemaah ini digandakan pahala ganjaran solatnya daripada dia semayang di rumah atau di suk, di pasarnya atau di tempat kerjanya, dengan 25 darajah da'fan, 25 da'fan. Dalam hadis ini menyebut 25 ganda, 25 kali ganda. Ada hadis yang lain ada menyebut 27 darajah. Satu darjah, tuan-tuan, luasnya antara langit dan bumi. Wazalika, dan hadis Rasulullah menyebut annahu iza tawadda'a, orang yang datang berjemaah ni jika dia mengambil wuduk, fa ahsanal wuduk, dia mengambil wuduk dengan sebaik-baiknya. Mana di sini menunjukkan bahawa hadis Rasulullah menyebut kita beribadah kepada Allah daripada mula dengan kita berwuduk pun disuruh dengan bersungguh-sungguh, dengan teliti,
bukan lebih-lebih kurang. Ada orang ambil semayang, buka paik, tadah gitu je. Tak? Ada. Kita pastikan, Rasulullah SAW pastikan di celah-celah jari, tangannya, kakinya. Siapa yang beruduk dengan sebaik-baik uduk ini, summa kharaja ilal masjid, kemudian keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa salah, dia tidak keluar melainkan kerana dia nak semayang, tujuan untuk semayang. Lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, mana setiap langkah itu yang dia pergi itu, dia mendapat, dia diangkat dengan satu darjat, dia dapat satu darjat. Banyaklah darjat dia dapat. Lam yahtu khutwah illa rafa'at lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Dengan bermula dengan kita ambil semayang dengan baik tu, datang ke masjid bersih insya-Allah dosa-dosa kita insya-Allah. Wa iza shalla lam tazal malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Kalau dia telah semayang, para malaikat akan mendoakan dia selama dia duduk tempat semayang dia. Itu satu perkara yang SOP yang kita sekarang ni terpaksa ikut SOP. Kita alhamdulillah tuan-tuan masih duduk di tempat semayang walaupun geganjak sikit lah. SOP kita tak boleh keluar, tak boleh rapat. Itu kita baru tahu SOP, sebenarnya Rasulullah dah beritahu lama dah. Dalam hadis Rasulullah mengajar, lam yuhdis, mana apabila kita semayang tadi, para malaikat akan mendoakan kita, ma lam yuhdis bihi, selagi kita tidak batal semayang. Kalau kita batal, kita terus keluar ambil semayang, datang. Kalau dalam keadaan batal kita berada di masjid ni, kita tak dapat doa daripada para malaikat. Wala yazanu ahdukum fi salatin man tazara salah. Kita ni, tuan-tuan duduk ni, pahala ni seperti orang semayang je. Tu besarnya ganjaran. Kadang-kadang ada orang, dia datang ke masjid, lepas semayang dia keluar, dia rasa tak ada apa-apa dapat. Sebenarnya besar sangat ganjaran, pahala yang kita boleh dapat. Dia didoakan oleh para malaikat. Ya'ni annahu inda julusihi bi azan wal iqamah muntaziran salah. Dia menunggu untuk semayang. Wa zalika iza jalasa ba'da salatil maghrib fil masjid muntaziran salatil isya. Seperti kita semayang maghrib, kita nak tunggu semayang isya. Fa innahu yakuna lahu nafsul ajr. Pahala kita menunggu antara maghrib isya tu seperti semayang. Taliban lima muntaziran lis-salah. Kerana kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu perkara lah. Mana kita lihat bahawa SOP yang dikenakan kepada kita itu sebenarnya tak secara langsung mengingatkan kita sebenarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana menyuruh kita ambil sembahyang di rumah. Ambil sembahyang di rumah sejak 1400 tahun yang lalu, tuan-tuan. Kita baru tahu bila berlakunya COVID-19 ini. Itu antara hikmah Allah turunkan balak ni, ada juga baiknya. InsyaAllah. Kemudian kita nak ingatkan lagi bahawa solat berjemaah ni, solat berjemaah ni adalah amat penting, tuan-tuan. Solat berjemaah lah di antara amalan yang dapat menyelamatkan kita di pada mahsyar. Kami keluar ke daerah-daerah ni, antara pokok yang kita nak sampaikan solat berjemaah. Alhamdulillah di masjid ini Tuan Haji Amin, Tuan Muhammad Amin tu, saya dah sejak saya jadi kadi di sini sehingga sekarang tidak pernah tinggal, tuan-tuan. Pada umur dia saya rasa ada dekat 70-80 dah. 98, masya-Allah. Kita doakan dia 88 diberkati oleh Allah SWT. Ikutlah.
ikutlah contoh yang terbaik. Kerana Rasulullah menyebut rajulun qalbuhu ma'alakum bil masajid, hati orang bergantung di masjid. Itu di antara orang yang dapat bizillillah, mendapat perlindungan Allah. Ma la zillu illa zillu. Tidak ada perlindungan melainkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingatkan bahawa kita ni hidup dan akan mati dan akan bangun. Selepas itu akan dibangkitkan semula dan kita berada di padang mahsyar. Pada mahsyar itu matahari akan didekat dengan kita. Dengan itu tidak ada apa yang boleh melindungi kita. Lama kita berada di padang mahsyar, makin seksalah orang yang berada di sana, sehingga peluhnya mengelami dia ni. Wa'izazbillah. Mana bagaimana cara untuk kita menyelamatkan diri kita di padang mahsyar nanti? Antaranya solat berjemaah, tuan-tuan. InsyaAllah selepas ini kita ajaklah anak kita, isteri kita, jiran-jiran kita untuk datang berjemaah. Tengok anak-anak muda kita berapa ramai yang ada ni. Boleh kira 2-3 orang je. Salah siapa, tuan-tuan? Salah kita. Kerana kita datang tak suruh, tak ajak anak-anak kita. Sayyidina Ali karamallahu wajh, dia kalau sembahyang subuh khususnya, dia keluar, dia lalu rumah orang, dia kata solat setiap hari. Mana kita sebenarnya peranan kita bukan saja kita dengar ceramah, datang berjemaah, tapi kita punya peranan sekarang ni. Orang Islam ada satu peranan jihad, dakwah. Sekurang-kurangnya bermula daripada keluarga kita. InsyaAllah kita nak kita berada di mana, di akhirat, di syurga Allah, dan anak-anak kita bersama kita, insya-Allah. Tengok, kalau anak-anak muda kita maghrib isyak ada, tuan-tuan, masalah sosial dalam masyarakat kita, di negara kita, insya-Allah akan dapat di atas. Dia maghrib isyak ada, kemudian kita boleh atur program untuk mereka. Kemudian subuh, tuan-tuan, kita juga datang. Kerana subuh ini dalam hadis Rasulullah SAW menyebut, siapa yang semayang subuh fi zimmatillah, orang itu akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah jamin kita. Fi zimmah, Allah jaga dia. Siapa yang mengganggu dia, besok Allah akan humbankan orang yang mengganggu ke dalam api neraka. Itu dalam hadis Rasulullah SAW menyebut tentang ini. Mana kalau kita dijaga kerana sebab kita semayang subuh, itu ahli keluarga kita juga terjaga, masyarakat kita terjaga, dan umat Islam di Malaysia ini juga akan terjaga, insya-Allah. Yang mana apa yang kita dengar daripada dulu, orang Yahudi ini paling takut kalau umat Islam dia boleh berjemaah seperti jemaah subuh seperti Jumaat. Sekarang ni kita cubalah usaha. Setiap orang cuba berusaha bagaimana kita jadikan masjid kita ini subuh seperti Jumaat, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebenarnya kami ini datang mengadakan satu program yang sudah bertahun-tahun lalu, sejak almarhum Sultan Ahmad Shah. Tuanku Sultan almarhum suruh pergi ke daerah-daerah, dan begitu juga Muhammad Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tak Agong ni juga suruh pergi ke daerah-daerah untuk menjelaskan tentang masyarakat Islam, khususnya faham tentang peranan majlis itu sendiri, dan tujuan majlis ditubuhkan, peranan Jabatan Agama Islam. Kadang-kadang orang masih tak tahu Jabatan Agama Islam, beza antara Jabatan Agama Islam dengan Majlis Agama Islam. Jabat kadi, dia tahu nak kahwin pergi jabat kadi. Sebenarnya jabat kadi ini adalah kerja yang diarahkan oleh Jabatan Agama Islam. Jabatan Islam ni orang yang mentadbirkan agama di negeri Pahang ini, begitu negeri-negeri lain. Sebelum itu saya sebut tuanku tadi,
semalam saya bersama dengan Wahduli Tuanku, mengadap Wahduli Tuanku Agong. Tuanku Agong berada di Kuantan sejak hari Khamis sehinggalah hari ini. Katanya hari ini berangkat balik ke Istana Negara Kuala Lumpur. Semalam saya mengadap oleh kerana saya nak pergi, ada program kita di Lipih dan Kemahiran. Saya minta perkenan tuanku. Saya beritahu kami ada program tuanku, kami nak pergilah ke Lipih dan Kemahiran. Boleh lah, dia kata. Boleh. Alhamdulillah saya boleh dah sampai. Ada waktu saya tak sampai sini, kita buat program. Kemudian apa pesan tuanku? Dia kata sampaikan salam saya kepada semua yang hadir. Waalaikumsalam. Itu menunjukkan bahawa tuanku mempunyai peranan yang besar dan begitu menyayangi rakyat dia. Pergilah, dia kata. Dan kemudian saya beritahu di antara perkara-perkara yang kita nak jelaskan ialah peranan majlis. Majlis Agama Islam ni dia buat dasar, tuan-tuan. Apa-apa undang-undang kalau nak buat, dia undang-undang itu lulus mesti dibawa ke Dewan Negeri. Kalau di kebangsaan ni parlimen lah, Dewan Negara, Dewan Rakyat, Dewan Rakyat, Dewan Negara lain, Dewan Rakyat, parlimen. Apa-apa hal berkaitan dengan agama ni, tuan-tuan, mesti undang-undang yang nak dibawa ke Dewan Negeri tu mesti dapat perkenan ke bawah tuanku dulu, raja yang memerintah. Mana tidak boleh bawa tanpa perkenan tuanku. Bawa tak sah, ibaratkan tidak mengikut peraturannya. Kalau kita tengok di Pulau Pinang, ni orang kecoh di Pulau Pinang, sepatutnya peraturan undang-undang tu dia tak boleh bawa terus ke Dewan Negeri, Dewan Negeri. Dia mesti patutnya Agong. Kalau negeri yang tak ada beraja ni, Agong sebenarnya. Kita yang ada raja ni, tuanku Sultan negeri. Sepatutnya dia tak boleh bawa peraturan yang mana menyekat mikrofon masjid tidak boleh digunakan, melainkan azan dan qamat saja. Sepatutnya tak boleh. Undang-undang tu dibuat, melainkan kena mendapat peraturan begitu. Kalau di Pahang kena dapat tuanku dulu. Patut itu. Wallahu a'lam lah. Kalau di Pulau Pinang boleh pula. Kalau ikutkan peraturan tak boleh. Sebab negeri yang tidak beraja adalah agung lah, kadu kuasa agung. Sebab itulah kita lihat, tuan-tuan, peranan raja yang memerintah adalah satu peranan yang besar. Orang nak cuba nak jatuhkan. Ada kumpulan-kumpulan sebelum pilihan raya dulu memang nak jadikan Malaysia ini sebuah negara republik. Bila republik, tuan-tuan, kalau di Singapura tu ada raja, bila republik tak ada raja lah, ada presiden. Maka usul asal negara, nama Singapura, nama Temasek itu yang bermula dari raja yang memerintah itu tak ada dah dalam sejarah. Nak cerita pasal Islam lagi tak ada, tuan-tuan. Maukah kita, negara kita Malaysia ni sebuah negara Islam, kemudian akhirnya tak sebut pun nama Islam. Tanah Melayu pun mungkin satu masa tak ada dah. Tak lama lagi kita akan ada pilihan raya, maka pastikanlah orang yang akan memerintah di Malaysia ini adalah orang Islam. Kalau calon yang bukan Islam tu, sebenarnya calon itu untuk membantu kita, bukan untuk dia membuat dasar. Katalah ada MIC ke MCA, dia hanya membantu saja. Dia tak ada kuasa untuk dia hanya untuk kebajikan orang India dengan Cina sahaja. Sepatutnya begitu. Dia membantu kerajaan sebuah negara Islam ini. Sepatutnya itu saya. Kalaupun boleh kita mengundi dia atas itu. Kalau dia kita lantik, kemudian dia cuba nak mengubah sistem beraja, maka itu adalah satu kesalahan dan akan ditanya oleh Allah SWT. Kenapa kita nak menghapuskan
sistem beraja yang mana raja adalah ketua agama dalam sebuah negeri yang beraja ni. Kata Imam Nawawi ataupun dalam qad ijtama al-fuqaha ala ujubi ta'ah as-sultan al-mutaghallib, hendaklah kita wajib taat kepada sultan atau raja yang memerintah dan jihad ma'ahu, dan bersama dengan dia berjihad. Wa anna ta'atu khairu minal khuruj alaih, taat kepadanya adalah lebih baik daripada kita keluar. Ada juga orang Islam yang tak nak beraja, dia nak ikut siapa? Ikut orang kafir, tuan-tuan. Dia kata orang kafir lebih baik daripada orang Islam. Sepatutnya walaupun macam mana, kita orang Islam ni lebih baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah, khuruj alaihim, kita keluar daripada di bawah pemerintahan raja, pemerintahan beraja. Sebab kalau negeri Pahang ni, Yang Amat Berhormat Menteri Besar, dia hanya mentadbir saja. Tuanku kata gini, dia buat. Tapi tidaklah artinya secara semua sekali tuanku nak bercampur tangan. Artinya ada peranan-peranan tuanku untuk menyelamatkan negeri Pahang ni sebenarnya, ataupun negara kita. Sebab tu Perdana Menteri Besar, dia tidak boleh sewinang-winangnya untuk dia membuat satu keputusan, melainkan dia segan. Di sini ada pemerintahan yang lain, ada raja yang memerintah. Kalau tidak ada raja, dah tentu dia akan buat apa saja. Sebagaimana yang berlaku, tuan-tuan, di Mesir. Dulu ada Raja Farouk. Orang tua ingat Farouk. Orang kata Farouk ni inilah itu macam-macam gitu. Manusia ni tak lepas daripada kesilapan, tapi dia dididik daripada awal untuk mencintai rakyatnya. Apabila dibuang, datang presiden yang memerintah tu, dia daripada rakyat biasa, orang miskin, tiba-tiba dapat jadi pemerintah, jadi presiden. Dia lupa daratan. Dia bunuh orang boleh, penjarakan orang boleh. Orang Mesir sekarang, saya tanya antara yang datang, yang ada mengajar di Pahang, di Kuantan, kami mau raja yang anak cucu dia tu mau balik semula, bawa dia balik semula, nak suruh dia jadi raja, daripada hidup dalam keadaan presiden yang sangat zalim ini. Itulah kita ingatkan kepada tuan-tuan. Kita keluar dari pemerintahan khuruj alaihim wa qitaluhum, kita nak berlawan, nak berperang dengan raja yang memerintah, yang memikirkan tentang agama ni, adalah hukumnya haram, ijma'ul muslimin. Walaupun kadang-kadang raja tu, ini daripada Imam Nawawi cakap, bukan saya. Walaupun kita nampak ada benda-benda yang tak betul pada raja tu, wa in kanu fisqah zalimin. Sebab apa dia kata? Daripada kita berbunuh itu, bergaduh sana, menyebabkan kita kalau di Malaysia ini, orang lain akan mengambil alih esok pemerintahan. Dia tetap Islam, dia tetap sayang kepada agama. Sebab itulah dalam Al-Quran menyebut, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, wa ulil amri, orang yang pihak berkuasa di kalangan kamu, iaitu raja lah sekarang. Sebenarnya raja yang memerintah. Sebab contoh tadi lah, kita taat pada Allah, kita nak semayang. Kita nak semayang, kita itu Allah menyebut dalam Al-Quran, wa aqimus salah, dirikanlah semayang. Kita ikat Rasul Rasul bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana aku semayang. Mana kita semayang ni, tuan-tuan, bukan reka-reka daripada alim ulama, ustaz-ustaz kita. Memang apa yang kita buat, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan. Imam Syafi'i melihat daripada Al-Quran, hadis Rasulullah yang banyak tu, dia faham apa yang dia faham. Kalau subuh ada kunut. Kerana dalam hadis Rasulullah, Imam Syafi'i berpegang,
Siapa yang iaitu dia tahu bahawa Rasulullah berkunut hingga akhir hayatnya. Itu pegangan Imam Syafi'i. Walaupun ada orang mazhab-mazhab lain yang tidak mengambil hadis ini. Itu khilaf, tuan-tuan. Biasalah khilaf, pandangan-pandangan ulama. Tetapi perkara yang khilaf ini adalah perkara sunat, bukan pada asas. Kalau kita tak kunut pun tak ada apa, tak berdosa pun, sah pun sembahyang kita. Tapi Imam Syafi'i mengatakan itu adalah lebih baik kerana kita mengambil sunnah, hujah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Imam Malik pun ada kunut. Mana kalau kita lihat imam-imam ni berbeza pandangan, imam ni kata begini, ada orang kata pening juga kepala ni, banyak sangat khilaf-khilaf ni, macam mana? Itulah peranan raja. Raja ini macam kita majlis agama Islam. Majlis menentukan bahawa sejak daripada dulu kita beribadah pada Allah mengikut mazhab Syafi'i. Mengikut mazhab Syafi'i, dalam Syafi'i ada kunut, kita kena buat. Sejak zaman pemerintahan para suara yang masuk Islam dulu. Itu maksudnya. Mana itulah yang disebut bahawa kalau orang tak nak, kita tak nak, terus ikut. Artinya satu kumpulan yang kecil. Kumpulan kecil. Ini yang kata patut kita bersatu lah. Ini benda-benda gini, kalau dia tak nak tak apa, tapi dia kata ini tak betul. Kunut tu tak betul, dia kata. Itu kita boleh dakwa dia. Kalau dipaham, kita buat satu, kita watakan. Kalau awak tak nak benda-benda sunat ini, tak apa. Tapi kalau awak kata ini tak betul, kita boleh dakwa dia. Kita misalnya baca Yasin malam Jumaat, itu sunat. Kita tak wajib pun orang untuk baca Yasin malam Jumaat, kerana ada hadis-hadis yang jelas menunjukkan bahawa kalau ada orang lah, dalam hadis Rasulullah menyebut, maknanya tidak berlaku satu kaum, tidak pada satu kaum itu yaskurun Allah, berzikir kepada Allah, yaskurun Allah, tidak duduk satu kaum dalam hadis lain membaca Quran ataupun berzikir kepada Allah illa hafat ilmu malaikah, melainkan di sana akan turun para malaikat. Artinya hadis ini, walaupun Rasulullah tidak baca Yasin malam Jumaat, tidaklah mesti Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Kerana ada hadis menyebut supaya bacalah Quran secara umum, tuan-tuan. Mana tidak berlaku satu kaum yang berzikir pada Allah, yang membaca Quran, melainkan di situ ada dikerumuni mereka, akan diselubungi dengan rahmat, kemudian diturunkan rahmat, sakinah, ketenangan. Kemudian Allah menyebut tentang orang yang berzikir pada Allah. Mana di sini menunjukkan terbuka. Hadis ini menyebut tak salah kita berzikir. Zikirnya kata bacalah, misalnya kita kadang-kadang kita berada dalam hari, kata kita ada, kalau di pejabat pukul 10 tu tak ada apa buat, mari kita baca Yasin atau mahu kita baca bertahlil. Apabila kita berada saja halakah begitu, kita akan dikerumuni oleh malaikat. Jelaslah menunjukkan ada dalil yang menyuruh kita melakukannya. Kalau Rasulullah buat baca Yasin, jadi wajiblah pula. Itu satu perkara. Mana dengan itu, apa yang kita fahamkan, man kharaja min ta'ati wa faraka jama'ah mata mayital jahiliyah. Siapa yang kharaja min al-ta'ah, siapa yang keluar daripada ketaatan, iaitu kita di Pahang ni taat, kita menjalankan agama itu mengikut Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah, dan juga kita berpandu kepada apa yang diputuskan dalam sebuah negara itu, iaitu kita ada Majlis Agama Islam yang ketuanya tuanku. Mana kalau peraturan-peraturan yang ada tu buatlah, dan ada nas-nas yang tidak menyebabkan kita sesat, ada hujah yang kuat untuk kita mengamalkannya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya itu. Mana kalau kita tak nak, ada kumpulan, tak boleh. Akhirnya seolah dia nak menubuhkan satu kerajaan baru, majlis baru. Itu kena faham tu. Ini orang-orang ni kalau tak
tak apa benda sunat, tapi dia mengatakan itu tak boleh. Itu ada kumpulan itu. Kita lepas zikir dalam lepas sembahyang ada zikir, dia tuah lagi. Kan dia duduk berdosa dia seolah begitu. Sebab ni kumpulan ni memang tak nak berzikir bersama. Orang angkat tangan doa dia tak nak. Dia kata berdosa. Sampai peringkat gitu. Inilah yang akan memecahkan masyarakat. Dalam hadis Rasulullah menyebut sataftariqu ummati ala sataftariqu ummati salasa wa sab'ina millah firqah. Ada kulluhum binar illa firqah wahidah. Mana akan berlaku perpecahan dalam umat aku ni, umat Islam ni 73 firqah. Melainkan semuanya masuk neraka melainkan satu. Masuk neraka bukanlah berarti dia tidak beriman, sebab dia berpecah, tidak bersatu ni. Kita buat sesuatu, majlis patuh putuskan, itu majlis, itu peran majlis. Majlis kata masjid subuh ada kunut, itu majlis tuan kadi sini wakil daripada Jabatan Agama Islam. Imam ni tak ada kunut ni, kita ganti imam lain. Sebab ini yang telah diasaskan, yang telah difatwakan, dan kita mengikut mazhab Syafi'i. Itu mana, itu peranan tuan kadi, peranan jaid. Jaid dia mentadbir. Tapi tuanku sultan majlis, di situ ada jawatan kuasa fatwa yang membuat satu peraturan, iaitu membuat satu keputusan. Itu saya rasa itu satu perkara lah tuan-tuan. Saya rasa kita tak banyak cerita tentang hal ni. Kalau ikut COVID-19 ni saya kena berhenti lah. Yalah. Tapi rugilah saya. Kemudian kita katalah yang tadi kita cerita bahawa dalam Al-Quran menyebut la yattakhizul mu'minuna al-kafir awliya min dunil mu'minin. Janganlah kita mengambil janganlah orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin, pelindung dengan meninggalkan orang mukmin. Kita kena fikir tuan-tuan. Orang Islam kena membantu antara satu dengan lain. Itu maksudnya. Kena membantu antara satu dengan lain. Al-mu'minun ikhwah. Al-mu'min adalah bersaudara. Al-mu'minu wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin lelaki dan perempuan, mereka membantu antara satu dengan lain. Membantu antara satu dengan lain. Kalau orang Cina tuan-tuan, 60 tahun dulu kita sebut ni, kalau kita orang tanya, ada orang temu duga Cina, adakah Cina ni awak lah orang Cina, dia kata dalam YouTube ada, awak mendulukan barang-barang pembelian kepada orang dia. Ya, memang gitu. Dia sendiri cakap tak segan silu lagi. Kita tak boleh cakap ni. Tak boleh. Akhirnya orang kita tak membantu antara kita, bantu orang lain. Itu yang sebab kita jadi terbalik tuan-tuan. Orang India membantu orang India, orang Cina membantu India, orang Melayu membantu orang lain. Lepas tak ada apa, dah tak ada nak bantu, baru membantu orang Islam. Orang Cina 60 tahun dulu, kalau anak ni nak beli kedai Melayu, tak boleh. Ada kedai kita 60 tahun dulu tuan-tuan. Kita tak boleh cakap ni, tak boleh. Akhirnya tak boleh cakap lah, menyebabkan kita serupa je. Sedangkan orang seluruh dunia begitu, dia mengutamakan orang-orang dia dulu. Itu satu perkara. Saya bukan politik, ini cerita sebenar untuk umat Islam. Habis itu tu. Saya pertama tadi cerita kami bawa ni, saya nak terangkan peranan tuanku sultan. Habis cerita. Tuan-tuan, kita kena kekalkan sistem itu. Kita boleh beri nasihat kepada tuanku sebenarnya. Mana itu peranan tuanku agung, alhamdulillah. Baru ni kita ngadak tuanku, alhamdulillah tuanku. Waktu kelang kabut ni Allah turunkan, jadikan lantik tuanku menjadi jadi agung. Itulah kepala saya yang pening katanya. Sampai beringkat begitu. Alhamdulillah, kami doakan tuanku. Sampai begitu. Kemudian yang kedua, yang kita nak ceritakan tuan-tuan sekarang ni, sampai peringkat masuk waktu semayang, datanglah, bawalah anak-anak semua. Kita kalau anak muda sebelum maghrib isyak, subuh datang,
InsyaAllah selamat. Kita boleh buat program untuk mereka. Dia jadi orang yang baik. Kita kena mencintai Allah dan Rasul. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidi wa waladi wan nasi ajmain. Naklah kita mencintai Allah dan Rasul. Rasulullah kata, naklah salah seorang daripada kamu menjadikan aku ni lebih kamu cintai daripada bapa, anak dan manusia seluruh. Artinya kita mencintai Rasul, maksudnya kita mencintai Allah. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya tuan-tuan. Bagaimana kita nak apa maksud mencintai Allah dan Rasul? Antaranya macam kita berada ke masjid. Kita bila ada di masjid, kita bersatu tuan-tuan. Kita duduk, pengalaman kita lah. Kita nak jumpa sahabat-sahabat kita bukan mudah. Kadang-kadang jiran sebelah pun susah nak jumpa. Apabila mereka datang ke masjid, di situlah kita boleh kenal dia. Kita boleh dengar kawan-kawan bertanya siapa dengan dia. Kalau kita tak datang masjid, dahlah kita tak pergi rumah dia, langsung kita tak berjumpa dengan mereka dan tidak ada kekuatan untuk membantu antara satu dengan lain. Sebab tu kita lari jauh-jauh. Orang yang pergi ke masjid, saya nak ingatkan lagi, InsyaAllah dia selamat tuan-tuan. Itu banyak cerita, saya ingat dah 2-3 kali kali. Ada satu lagi baru-baru ni saya nampak ada budak muda. Budak muda lagi, yang dia dah meninggal 2-3 tahun, tapi keluarga dia mimpi supaya alihkan kubur dia, kerana dia tak tahan dengar orang di sebelah dia tu diseksa. Kemudian keluarga dia alih. Bila alih tu tengok mukanya merah lagi tuan-tuan, macam baru macam orang tidur, macam baru meninggal tuan-tuan. Bila dia tanya apa, antara amalan dia ialah datang berjemaah. Kita ni mati tuan-tuan, seminggu habis kembung dah. Kita Jabatan Mufti ni ada kadang-kadang orang nak alih kubur. Alih kubur tak boleh tuan-tuan, hukumnya haram, melainkan ada sebab-sebab yang tak boleh dielakkan. Kita alih kubur dalam yang kubur dah 20-30 tahun, bila alih tak ada apa tuan-tuan, kosong, tulang-tulang pun tak ada. Sebab orang dulu kalau nak pindah kubur, dia tengah malam, waktu apa, bulan purnama, waktu tu bila ada serbihan tulang tu dia percaya, ni dia kutik gitu. Tapi sekarang ni kita pakai forensik bersama kita, mudahlah. Kita ambil itu, ibaratkan kita ambil tanah lebih kurang, alih je. Tetapi orang yang semayang berjemaah, ada ceritanya tuan-tuan, bukalah dalam YouTube apa, yang orang alih, kadang-kadang apa yang kita dapat, bahawa kan kapannya 20-30 tahun tak luak tuan-tuan. Tak luak. Tahu bahasa Pahang tak luak, tak dimakan oleh tanah. Orang ni apa? Itulah di antaranya. Kawan-kawan kita, kalau nak ikutkan kita hafal Quran, antara yang besar ni orang yang hafal Quran tu insya-Allah dia dijaga oleh Allah. Kita nak hafal tak terkapal lah. Itu antara amalan yang kawan-kawan yang dapat kita amalkan. Dan kita lihat, kita mencintai apa yang baru kita baru habis Rabiul Awal, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah ini amat ambil berat tentang umat Islam. Dia sangat mencintai. Mana Rasulullah ni adalah manusia agung, sehingga ada satu hadis. Lepas cerita Rasulullah ni kita habis. Sebab kalau tak cakap gitu tuan-tuan, bila nak habis. Lamma iktarafa Adam al-khati'ah qala ya Rabb as'aluka bihaqqi Muhammad lima ghafartan. Dia kata apabila Nabi Adam ni dia telah melakukan kesilapan lah, kita kata silap lah. Sebab silap tu tujuannya, hikmahnya Allah nak letakkan dia, nak keluarkan dia daripada syurga untuk datang ke dunia ni. Kalau tidak, kita tak jadi manusia macam kita. Itu antara. Apabila kemudian bila dia dah rasa dia berdosa, dia mohon pada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, as'aluka bihaqqi Muhammad, aku memohon kepada engkau dengan hak Muhammad, dengan kebenaran Muhammad, maka ampunkanlah dosa aku. Kemudian faqala Allah pun
berfirman, "Ya Adam, wahai Adam, kaifa arafta Muhammad walam akhluqhu?" Macam mana engkau kenal Muhammad sedangkan aku belum lagi menjadikan Muhammad, aku tak jadi Muhammad, tak cipta lagi Muhammad. Muhammad tak ada lagi. Waktu tu Adam je satunya. Hawa pun tak ada lagi, isterinya. Qala, kemudian Adam kata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, li'annaka lama khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika farafa'tu ra'si fara'aitu ala qawamil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Dia kata, maksudnya beginilah, engkau telah jadikan aku, kemudian apabila engkau telah masukkan roh pada diriku, kemudian apabila aku sedar ni, aku melihat, aku mengangkat kepala aku melihat dekat arash ada tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang aku tahu. Sebab itu aku mohon ampun dengan atas kebenaran, atas hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tentu aku tahu bahawa sebab nama Nabi Muhammad itu dah tentu ini makhluk yang sangat besar, yang sangat agung, yang patut kita ambil perhatian, yang patut kita berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hendaklah sekurang-kurangnya 100 kali, sekurang-kurangnya 100 kali kita berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dr. Ayub, sahabat saya lama, saya tak kenal dia. Dulu dia pakai jubah. Minta maaf cikgu dan yang lain saya tak sebut. Minta maaf. Saya setahun je kat sini, tapi masih lagi beberapa orang kenal. Yang tak sebut nama tu minta maaf. Kemudian dah tentulah Nabi Adam kata, dah tentu manusia ini satu manusia yang paling agung, dia kata. Tentu orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala Allah pun berfirman, "Sadaqta ya Adam, benarlah kata engkau ya Adam. Innahu la ahabbal khalqi ilayya." Itulah makhluk yang paling aku kasihi. Walaula Muhammad ma khalaqtuka. Kalaulah bukan Muhammad, aku tak akan jadikan kau. Tu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak berselawatlah kepadanya. Tuan-tuan, dengan selawat, insya-Allah kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini tuan-tuan, siapa yang selawat 100 kali, Allah akan sempurnakan hajatnya 100 hajat. 70 besok di akhirat, 30 di dunia ini, insya-Allah. Besar fadilah ini tuan-tuan. Kita astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Contohnya, Allahumma salli ala Muhammad 100 kali, bukan susah sangat. Kemudian kita tahu bagaimana Rasulullah SAW, ini satu cerita lagi. Rasulullah SAW paling mengasihi umatnya. Ada cerita Ummul Mukminin Al-Aisyah radhiyallahu anhu qala, Aisyah isteri Rasulullah SAW, dia lamma raaitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tibul nafsi, aku memang lihat Rasulullah orangnya paling baik, ibaratkan tibul nafsi, orangnya baik sangat. Faqultu ya Rasulullah, kemudian bila tengok Rasulullah baik ni, dia pun beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u Allah li, ya Allah, ya Rasulullah, doakanlah aku ya Rasulullah. Isteri dia suruh mendoakan dia. Kemudian Rasulullah pun bersabda, doa, Allahumma fil li Aisyah, ya Allah, ampunkanlah Aisyah. Patutnya kita doakan kepada semua sahabat-sahabat kita, anak isteri kita, ya Allah, ampunkanlah anak isteri, ampunkanlah saya. Istighfar ni tuan-tuan, astaghfirullah, kita kena juga buat 100 kali. Satu hari 100. Astaghfirullah. Yang banyak tak sampai 1 minit, 100 kali. Kemudian selawat 100 kali. Kemudian la ilaha illallah 100. Kita buat pagi, kemudian buat petang, insya-Allah. Besok insya-Allah di berincang saya akan terangkan bagaimana nak berzikir. Asal itu saja. Rasulullah tak ada dosa tuan-tuan. Dia beristighfar. Ya ayuhanna astaghfirullah wa atubu inni astaghfirullah wa atubu mi'ata marrah fi kulli yawm. Iaitu au kama qala. Rasulullah kata, aku ni beristighfar, bertaubat kepada Allah 100 kali dalam satu hari dan lebih pada itu. Rasulullah tak ada dosa tuan-tuan.
kita macam Rasulullah tak berdosa? Kita ada tak 100 kali hari ni beristighfar? Tak payah jawab lah. Yang ada istighfar tu, yang ada zikir, waktu orang ada bertarikat ni, mana ni ada zikir. Itu kena ada berzikir tu. Istighfar mana? Buat ni, insya-Allah tuan-tuan buat istighfar, kemudian selawat dan la ilaha illallah 100 pagi dan petang. Mana qada Rasulullah berdoakan kepada isterinya, Allahumma fir li Aisyah, Allah ampunkanlah Aisyah, ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhir, yang lalu dan yang akan datang. Sampai begitu. Ma asarrat wa ma a'lanat, yang sama yang tersembunyi ataupun yang zahir yang dia telah lakukan. Kemudian apabila Aisyah dengar Rasulullah mendoakan dia, suka sangat dia, sehingga kan kepalanya sampai ke dekat behanya, sampai gitu. Kemudian waqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayassaruki du'ai, dia tanya pada Aisyah, kau suka tak doa aku? Wa ma li la yasuruni doa aku, apa tidak ni, kenapa tidak aku tak suka doa kau? Kata Aisyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, wallahi, demi Allah, innaha li du'ai, itulah doa aku, li ummati, kepada umat aku. Bi kulli salah, tengok Rasulullah setiap semayang dia, tuan, dia mendoakan kita. Kenapa kita tak nak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? InsyaAllah tuan-tuan, sebab itulah kita sentiasa mendoakan sahabat-sahabat kita. Da'watul muslim li akhihi, kalau kita cinta kepada sahabat kita, kita berdoakanlah dia, walaupun bukan di depan dia, di mana saja kita dalam semayang kita, kalau kita mendoakan sahabat kita supaya dia jadi kaya. Kemudian qala al-malik, malaikat akan kata amin laka mis, engkau pun macam itulah juga. Sebab tu kita doakan orang, doa kita mustajab tuan-tuan. Kita doakan anak kita suruh berjaya, kita pun malaikat kata engkau pun sama. Itulah pentingnya. Mana apa yang penting tuan-tuan, kita saya rasa kita ni yang berada di Kamal Highland ini, sama-samalah kita menghormati antara satu dengan lain. Kerana apa? Kerana sahabat kita yang kita lihat ni, mereka lah yang akan mendoakan kita, mereka akan menyelamatkan kita di akhirat besok. Kerana ada hadis Rasulullah SAW yang menyebut bahawa apabila ada orang Islam yang berada di syurga nanti, dia lihat saudara-saudara dia tak ada, padahal dia sama semayang di tanah rata ni, semayang sama, tapi tak ada. Orang itulah yang akan mendoakan kita. Ya Allah, mana dia sahabat-sahabat kita macam ni? Kalaulah tuan-tuan dulu masuk syurga, kalau saya tak ada di situ, doakanlah saya. Ibaratkan begitulah. Dan kita ni, jangan sebab tu kita kena hormat antara satu dengan lain. Kita tak tahu mereka lah yang akan menyelamatkan kita. Mana dalam hadis Rasulullah SAW menyebut, itu mana Rabbuna kan yasumuna ma'ana, yusalluna ma'ana, wa hajjuna ma'ana. Mereka puasa sama, berbuka sama, puasa sama, mana berbuka sama, semayang berjemaah sama, dan pergi haji pun sama. Tapi mereka tak ada, tak ada dalam syurga ni. Fayuqalu lahum, Allah berfirman kepada mereka, ukhriju min ahratum, keluarkan mereka di dalam neraka, iaitu disuruh orang tu pergi, dan siapa saja yang kita kenal, orang tu kenal, dia dapat syafaat. Syafaat ni apa? Dia diberi oleh Allah untuk membantu orang, untuk menolong orang, menyelamatkan orang di pada mahsyar. Itu makna syafaat. Rasulullah memberi syafaat kepada umatnya. Mana satu lagi, kalau saya izinkan saya dan tuan, kita dengan Rasulullah SAW ni, kita kena hormat dia. Bagaimana kita nak menghormat Rasulullah?
Macam mana kita nak menghormati Rasulullah dengan kita dalam satu cerita pasal apa? Dalam satu hadis yang mana dalam Al-Quran, kita sebut Al-Quran dulu. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau dalam Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disebut dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhar rasul la yahzunka allazina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim. Mana dalam hadis dalam Al-Quran menyebut kalau Allah nak sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak panggil Muhammad, dia panggil ya Rasulullah. Tapi kalau ataupun ya ayuhan nabi, ya ayuhallazi hasbukallah, ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Mana kalau dia nak sebut ya Rasul, ya Nabi, dia tak sebut dalam Al-Quran ya Muhammad, tak ada. Begitu Allah menghormati manusia yang paling Allah kasihi ni. Tetapi kalau nabi-nabi lain, ya Adam, kan terus nama Adam terus, ya Musa, ya Nuh. Tapi Nabi kita tidak dikatakan begitu. Maksudnya beginilah tuan-tuan, saya nak habiskan ni. Dalam surah An-Nur ayat ke-15, Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kamu panggil Rasul Nabi Muhammad SAW seperti kamu memanggil antara satu dengan lain. Orang Arab ni kalau kami kawan dia, katalah orang nama Ali, ya Ali, sehingga kan isteri dia pun panggil suami dia Ali juga. Tu. Memang perangai dia gitu. Allah beritahu jangan panggil Nabi Muhammad ya Muhammad. Itu maksudnya begitu. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, tuan-tuan buka ayat ke 60. Mana di sini menunjukkan bahawa Rasulullah menyuruh kita supaya memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis dalam tafsir Ibnu Katsir yang kan yaqul, jangan kita kata ya Muhammad, ya Aba Qasim, kita kena sebut ya Rasulullah, ya Nabiullah. Mana Aisyah, dia ceritanya Aisyah, ya Nabiullah, ya Rasulullah. Dia panggil Rasulullah, dia tak kata Muhammad. Itu mana mulianya. Mana kalau kita tahu begini bahawa qad ijtama'at ummah ala subudis siyadah, maka di sini menunjukkan seluruh umat bersetuju mengatakan kalau kita nak sebut nama Nabi kita Muhammad, kita sebut Sayyiduna, ya Sayyiduna. Lepas tu kita baca Sayyidina Muhammad. Allahumma, kalau kita syahadah pun boleh, Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, boleh, kerana kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dengan itu ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab lain mengatakan tidak salah, kecuali dalam Al-Quran kalau sebut kita tak boleh tambahlah Al-Quran. Tapi yang bukan Al-Quran kita boleh tambah. Mana kita, sehingga ada negara dia azan pun ada asyhadu anna Muhammad, kita baca asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Artinya ulama kata tak salah. Tapi oleh kerana adat amalan kita tidak begitu, tak apalah. Kalau ada orang kata buat, tak salah. Kerana memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri mengatakan ana sayyidul waladil Adam. Aku ni sayyid. Sayyid walad Adam. Mana dalam hadis yang lain aku tak nak berbangga, tak nak sombong. Kemudian anna sayyidul waladil Adam yaumul qiyamah, dalam hadis Rasulullah, akulah sayyid, orang yang sepatutnya disebut sayyid dengan patut begitu, tapi dia tak cakap begitulah. Dan kemudian Hasan Husin tu cucu dia kata inna ibni hadza sayyid, cucu aku ni sayyid, dia kata. Kemudian ada cerita bahawa
Sa'ad bin Mu'az datang, dia bila datang tu, bangun sayyidukum ila sayyidukum, bangun kerana menghormat sayyid kamu. Rasulullah menyebut kepada sahabatnya, ketua kepada kaumnya tu dengan sayyid. Dan begitu juga para sahabat, kalau dia nak sebut nama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berkata, Abu Bakar Sayyiduna, Abu Bakar adalah Sayyid. Sebut Abu Bakar pun Sayyid. Lepas tu kita pun Abu Bakar pun kita tak boleh Abu Bakar gitu ya. Kita sebut Sayyiduna. Dia kata Abu Bakar Sayyiduna a'taqa Sayyidana. Abu Bakar Sayyid yang telah membebaskan, memerdekakan Sayyid kita. Itu maksudnya Bilal. Yakni Bilal bin Rabah. Itu dia, sahabat Rasulullah pun menggelar sahabat-sahabatnya dengan dia tidak terus sebut nama dengan dengan meletakkan Sayyid. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nak cerita di sini tuan-tuan, saya nak cerita, lepas ni kita berhenti ya. Nak cerita. Ada sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifas salah alaihi wa ala ali baiti, bagaimana aku nak berselawat kepada engkau? Rasulullah jawab apa? Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak ada sebut Sayyidina. Wa ala ali Muhammad, macam kita dah baca dalam tahiyat kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, begitulah sehingga habis. Dia tidak ada Sayyid. Sebab apa? Yang katakan Rasulullah ni tak nak menyombong diri. Kalau dia menyebut Sayyid tu, dia tak nak. Nama dia tak nak sebut. Macam ada orang datuk lah kata, saya ni datuk tau. Ada orang, kenal ke saya ni? Saya datuk ni. Ada boleh buat gitu. Sombong namanya. Begitulah maksudnya. Rasulullah tidak menyebut nama Sayyid. Dan ada satu hadis, ada orang kata, ada dalam hadis Rasulullah menyebut la tusayyiduni fi shalah. La tusawwiduni fi shalah. Sebenarnya jangan sebut aku dalam semayang Sayyid. Sebenarnya itu bukan hadis, tuan-tuan. Itu bukan hadis. Tidak ada hadis yang melarang, yang mengatakan kita menyebut Sayyidina ni di dalam semayang. Itu satu benda yang dibincangkan oleh ulama, bukan ulama, orang masyarakat kita. Tak boleh sebut Sayyidina dalam semayang. Sebenarnya boleh. Itu mana? Ulama Syafi'i mengatakan boleh kita menyebut Sayyidina di dalam semayang. Saya waktu kecil dulu memang itulah amalan Sayyidina saya diajar daripada kecil. Tapi sekarang ni tak tahu sistem sukatan tu diubah. Sayyidina tak ada dah. Saya rasa ni, orang ni dia tak fikir, dia tak faham. Ada orang kata, kalau Rasulullah bila ditanya macam mana nak selawat, Rasulullah tak sebut Sayyidina tu, takkan kita nak buat? Hujahnya begini. Oleh kerana kadang-kadang kita nak hormat Rasulullah, oleh kerana nak hormat itu kita tidak ikut. Kerana kita tak ikut patuh. Sepatutnya kita mesti patuh atas perintah Rasul dan Allah dan Rasul. Tapi dalam hal untuk kita menghormatinya tak perlu. Itu makna ittiba', dia pakai muqaddimah ala wal adab. Kita mendulukan adab dari disuruh dari Rasulullah. Itu dalam istilah. Dan istilah apa? Al-adab, kita menghormati adab kepada Rasulullah lebih utama daripada apa yang disuruh oleh Rasulullah. Rasulullah kata Allahumma salli ala Muhammad, tak ada Sayyidina. Tapi oleh kerana adab, kita letak juga. Sebagai contoh tuan-tuan, pernah pada perjanjian Salah Hudaibiyah, perjanjian Bai'ah Salah Hudaibiyah, dalam itu perjanjian orang kafir dengan orang Islam. Dalam perjanjian itu Sayyidina Ali menulis Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Orang kafir kata saya tak nak, Muhammad bin Abdullah je. Tak ada rasul-rasul je. Dia tak perakukan Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata tak apa. Kemudian dia beritahu Sayyidina Ali, padam. Sayyidina Ali tak nak ikut kerana nak Muhammad Rasulullah SAW. Tak nak sebut, nak padam Muhammad Rasulullah. Sampai hati ke kita nak padam, nak ikut orang kafir tu?
Muhammad Rasulullah. Boleh nak padam benda tu, tak sampai hati kita. Kalau kita pun tak sampai hati kan. Tapi Rasulullah suruh, mana tempatnya Rasulullah pandang ni, itu tak apalah dia buat. Dan begitu juga Sayyidina Abu Bakar, waktu Rasulullah dalam gering sakit, kemudian tunggu nak semayang, Rasulullah tak ada, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Kemudian apabila Rasulullah sedar, dia pergi semayang, nak semayang. Kemudian Sayyidina Umar tahu yang Rasulullah ada di belakang. Rasulullah kata terus saja. Sayyidina Abu Bakar terus tak mau, terus ke belakang. Sedangkan perintah Rasul patutnya teruslah semayang jadi imam, tak boleh. Kemudian apabila dah semayang, dia kata, kenapa engkau tak ikut perintah aku? Ibaratkan begitu. Rasulullah kata, dia kata, maka nali abi Quhafah, dia nak sebut, aku anak ibni Abi Quhafah, aku ni anak Abi Quhafah, anak Sayyidina Abu Bakar tu, bapaknya Abu Quhafah. Takkanlah Quhafah ni nak pergi ke depan sedangkan Rasulullah belakang. Nak muliakan adab lebih utama daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya dalam kita, tuan-tuan, dalam semayang kita bacalah Sayyidina. Itu dalam mazhab muktamad, dalam mazhab Syafi'i. Saya rasa itulah di antara perkara yang saya nak sampaikan. Ini dah pukul 8.45 dah. Minta maaf kalau ikut SOP saya tak boleh dah. Takut kena gari. Itulah di antara perkara yang kita bincang. Pertama, kita tetap memperkenalkan, tetap mempertahankan institusi dia aja. Kerana dia adalah ketua agama. Kemudian kita hendaklah sekarang ni usaha kita, ajaklah siapa-siapa dari kalangan anak isteri kita untuk datang berjemaah, solat berjemaah. Dan seterusnya kita bersatulah umat Islam, kita mengutamakan orang Islam khususnya dalam pemerintahan, dan kita jadikanlah sunnah Rasulullah SAW. Di antara perkara yang saya ingat saya perlu ambil perhatian, iaitu kita ni ikutlah sunnah. Itu ikut sunnah ni macam tadi kita semayang berjemaah, itu ikut sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah lagi, satu lagi di antara sunnah, ada satu benda yang kita tak ingat, kita lupa. Dalam satu hadis Rasulullah mengenai ya bunayya, Rasulullah menyebut kepada Anas bin Malik, in qaddarta an tusbiha wa tumsi, kalau engkau mampu pada sebelah pagi ke sebelah petang, laisa fi qalbika ghishun li ahadin, hati engkau waktu pagi tak ada rasa nak dengki dengan orang, atau sebelah petang kau tidak ada rasa dengki dengan orang, fafal, maka buatlah. Summa qala li, kemudian kata Anas, Rasulullah bersabda lagi pada aku, wazalika min sunnati, itulah sunnah aku. Wa man ahya sunnati, siapa yang menghidup sunnah aku, faqad ahabbani, itulah orang yang akan mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang suka pada aku, maka dia bersama aku besok di syurga, insya-Allah. Tuan-tuan, antara sunnahnya kita orang Islam di Kamal Highland tak ramai kita rasa perasaan kita, hendaklah rasa sayang kepada sesama kita, insya-Allah. Kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucap terima kasih kepada semua pihak, kepada masjid, Tuan Imam, Tuan Gadi juga. Ada Tuan Gadi, saya tak perasan. Tak ada lah. Dan semua pihak yang menjayakan program, dan tuan-tuan yang datang. Bukan senang nak datang ni. Tapi Alhamdulillah datang. Besar tuan-tuan. Kita peranan kita bukan dengar je. Tuan-tuan bukan dengar orang ceramah. Kita sekarang berusaha untuk memperjuangkan Islam ni. Aku la qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, qalban khashi'a wa lisanan zakira wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan, sidang kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kata-kata nasihat dan juga pesanan kepada bersama-sama Dr. Ahmad Haji Osman kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dan juga gunakan itu kita abadikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan juga daripada pihak masjid mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada Datuk Seri dan Nasri Bandar berprogram Haji Kemalan Kajian ini, insya-Allah. Dan untuk seterusnya kita serahkan majlis ini kepada wakil daripada Pejabat Mufti untuk acara yang seterusnya, insya-Allah. Silakan Ustaz Tahir. Datuk Seri Dr. Haji Rahman bin Haji Osman, Mufti Negeri Pahang. Yang hormat Datuk Zainal Abidin, Setiausaha Majlis Sejarah Kemen Highland. Yang hormat Datuk Haji Abdul Zaki bin Mazin, Timbalan Mufti Negeri Pahang. Al-Fadhil Ustaz Zaidan, Timbalan Qadi Daerah Kemen Highland. Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan yang ada Allah sekalian. Jadi bagi kita melaksanakan program kita sebagai penutup untuk program bicara Mufti Wilayah Masjid, jadi saya dengan segala hormat yang bersilakan saya bersama untuk menyampaikan cerematan kepada Masjid Abu Bakar dan dijemput kepada wakil daripada masjid untuk menerima cerematan daripada Mufti. Selanjutnya majlis menjemput saya bersama dengan Timbalan Qadi dan Timbalan Mufti dan juga Timbalan Qadi, ya, untuk kita sama-sama melancarkan kempen, ya, kempen salat berjemaah di seluruh negeri Pahang. Jemput. Oke, terima kasih. Ucapkan dan seterusnya masih mempersilakan wakil daripada masjid, ya, untuk